So hari ni tajuk kita memang tajuk yang sangat-sangat menarik ataupun tajuk yang sangat-sangat sinonim lah. Especially time PKP ni dan time COVID-19 ni, kita ni memang terlalu banyak. Jumaat tak ada kat sini lah. Jumaat kita cuti. Apa nama? Kita di waktu PKP ni terlalu banyak diwarungi ataupun dibebani dengan stres. Sebabnya macam-macam orang menghadapi pelbagai dugaan lah, especially macam awal-awal dahulu kita ada ramai kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita di luar sana yang terpaksa diberhentikan kerja ataupun terpaksa dapat unpaid leave, kerana alternate leave. Selepas tu dia punya gaji terpaksa dipotong. So diorang semua stres. Itu benda yang sekarang lah sinonim ataupun kita stres disebabkan sekarang ni terpaksa melayankan anak yang kena belajar daripada rumah. Waalaikumsalam semua. Okay, so dahulunya atau sebelum-sebelum ni memang kita menghantar anak-anak kita ke sekolah dan hanya guru saja yang melayan kerana anak kita semasa nak mengajar ataupun dalam proses pembelajaran. Tapi hari ini kita terpaksa menggantikan tempat seorang guru untuk mengajar anak kita. Bukan mengajarlah, lebih kepada memantau anak-anak kita semasa mereka dalam proses pembelajaran, especially menggunakan laptop ataupun PC atau daripada Zoom meeting, Google Meet. So kita kadang-kadang pun stres. So memang terlalu banyak ataupun terlalu lama ataupun terlalu mudah kita ni kena expose ataupun kena expose dengan stres ni lah. Tapi kita tahu tak apa itu stres sebenarnya? Adakah stres tu membawa erti ataupun membawa perkara yang positif ataupun benda tu memang terlalu negatif untuk diri kita? Ada sesiapa yang boleh share ataupun beri komen kat sini mengenai apa itu stres sebenarnya? Adakah benda tu baik ataupun benda tu memang sememangnya sangat-sangat tak bagus untuk kita? Boleh tak? Seorang. Sebabnya kita tak boleh bersemuka. Gunakan medium komen ini sendirilah. Mana tahu siapa-siapa boleh share ilmu sedikit sebelum saya buat sharing secara terus. Ada? Waalaikumsalam semua. Okay. So bagi yang anda di luar sana, Waalaikumsalam Mama Mariam. So stres ni basically dia adalah satu benda atau satu perkara atau satu situasi yang sangat-sangat badan kita perlukan ataupun satu jalan untuk badan kita interact dengan diri kita. Okay. So basically stres ni adalah satu cara di mana badan kita memberi respon kepada kita punya demand ataupun kita punya keperluan badan kita, ataupun ketika memberi respon kepada ketikanya badan kita ni ada terima ancaman. Maksudnya terima ancaman ni sebagai contoh, kalau contohlah tiba-tiba kita tengah seronok bawa motor ni, tiba-tiba ada seorang ataupun adalah makhluk Allah di belakang ni bawa laju, kita terkejut. Kadang-kadang kita mungkin terkejut tu sampai kita hilang keseimbangan kita punya kenderaan tu sendiri. So di situ kita punya stres tu, kita punya badan akan jadi lebih stres. Bila jadi lebih stres, nanti dia akan hasilkan hormon dalam badan kita, kortisol dengan lupa pula, adrenaline, dengan kita punya kortisol hormon ni untuk kita menyelamatkan diri kita daripada situasi yang kita panggil situasi yang cemas tersebut. Maksudnya bila dua-dua hormon ni keluar, dia akan menyebabkan badan kita ni kita punya badan, dia punya degupan jantungnya lebih laju. So bila degupan jantung lebih laju, oksigen dengan tenaga dalam badan tu akan jadi lebih time macam tu. And kita pun akan jadi lebih fokus ataupun lebih cepat berfikir macam mana kita nak menyeimbangkan kita punya motor tu sendiri. Itu sebagai contoh. Itu memang cara natural way badan kita menggunakan stres. Stres punya ni kita punya menggunakan stres untuk menyelamatkan diri kita ataupun untuk ikut demand badan kita. Waalaikumsalam semua. Okay, so basically stres ni memang sangat-sangat berguna untuk diri kita. Bukanlah benda tu benda yang terlalu negatif. Cuma dia, kalaulah kita ni stres setiap masa,
macam contohlah hari-hari je stres tu terlalu tinggi, itu yang akan menyebabkan kita punya badan ni ataupun kita punya sistem badan ni dia cepat trigger. Kalau contoh orang yang mungkin jarang-jarang ataupun kurang menghadapi kurang merasai stres dalam dia punya kehidupan, so dia lambat sikit nak trigger dia punya stres punya hormon tu. So bila dia lambat nak trigger dia punya stres hormon, so dia takkan kacau dia punya sistem dia punya sistem kesihatan badan lah, ataupun dia punya tahap kesihatan. Tapi kalau contoh orang tu memang hari-hari stres dan dia biarkan dan dia tak cuba atasi ataupun dia cuba kawal, tu yang akan menyebabkan dia senang jatuh sakit. Waalaikumsalam semua. Sebagai contoh penyakit-penyakit yang berkaitan, bila kita ni tak kawal ataupun kita tak selenggara kita punya stres sebaik mungkin, adalah seperti depression. Yang ni yang kita tak nak lah. Macam kita tahu sekarang makin tinggi kes orang bunuh diri. Okey, depression, sakit, maksudnya sakit-sakit belakang ke, sakit sendi, sakit bahu, sakit pinggang, contoh. Ataupun kita punya masalah tidur tak berkualiti, ataupun kita punya skin ataupun kita punya kulit ni ada masalah, jadi tiba-tiba sensitif, ataupun kita timbul jerawat, okey, masalah jantung. Tuan Razak Zainul, orang-orang tu tersalah type tu, tak buat autocorrect tu. Ada nampak je Tuan Razak kita ni dengan orang salah type. Okey, sakit jantung, masalah berat, masalah kesuburan ataupun masalah kesuburan lah kita ayat paling mudah. Dan juga yang lainnya masalah kita panggil apa? Kita punya masalah kognitif. Okey, so ini antara penyakit-penyakit yang related ataupun yang berkaitan dengan kita punya apabila kita tak boleh kontrol kita punya stres ni lah. Sebab stres, macam saya cakap tadi awal, stres ni memang sangat-sangat berguna untuk diri kita. Cuma kalau kita tak kawal, itu yang menyebabkan dia memudaratkan diri kita. Macamlah makanan ataupun macam makanan sunnah lah, sebagai contoh. Makanan sunnah kita makan in a moderate way ataupun dalam secara yang berhemah, insya-Allah dia akan memberikan satu benda atau kelebihan yang positif pada diri kita. Tapi kalau kita ambil makanan sunnah tu terlalu banyak ataupun dalam kuantiti yang tidak sepatutnya, itu yang menyebabkan kita akan dapat side effect, ataupun akan jadi benda yang sebaliknya lah, mungkin jadi racun ke ataupun jadi berisi ke, sebagai contoh. So itu kita dalam kehidupan ni memang kita kena sentiasa moderate, tak kisah daripada segi nak menjaga kesihatan, nak jaga pemakanan, nak dalam macam nak handle stress, semua benda in a moderate way. Itu basically kalau Islam pun memang mengajar jalan cara begitulah. Okey, so macam mana kita nak tahu yang sebenarnya ni kita ni ada sign ataupun ada tanda-tanda kita ni mengalami stres? Saya bahagikan pada 3 kita panggil group yang besar lah. Yang pertamanya kita akan tengok kepada physical ataupun behavior punya respon. Maksudnya tindak balas physical ataupun tindak balas kita punya behavior atau sikap lah maksudnya. Itu yang pertama. Yang kelas kedua adalah tindak balas kita punya hormon, tindak balas emosi ataupun tindak balas in term of social. Yang last sekali lebih kepada tindak balas ataupun in term of kita punya kognitif ataupun intellectual respon. Maksudnya daripada segi cara pemikiran. Ini kita boleh kelas kepada 3 benda ni. So lepas ni mungkin anda boleh cuba scan ataupun cuba lihat pada diri anda sendiri ataupun anak beranak, family, ayah ke, mak ke, suami atau isteri sendiri, kita tanya, cuba muhasabah diri, check adakah aku tanya tanda macam ini, and apa yang kita cuba nak buat ataupun kita cuba lakukan supaya kita tak membiarkan ataupun kita tidak merawat ataupun kita tak cuba mencegah kita punya masalah stres ni yang akan melibatkan kepada nanti kan jadi lebih teruk ataupun jadi situasi yang lebih berbahaya lah. Okey. So kalau kita tengok pada point yang pertama, lebih pada in term of response daripada segi fizikal ataupun behavior. Kalau lebih fizikal ni lebih kepada penyakit lah ataupun benda yang kita akan nampak. Yang benda paling senang kita nampak biasanya adalah jerawat lah. Okey. Duit tak ada pun stres. Itu betul.
Memang banyak sangat faktor-faktor yang menjadi punca utama kita stres. Okey. So sekarang ni benda yang pertama yang senang kita nampak bila kita stres, biasanya kita akan ada masalah jerawat muncul. Tak kisahlah anda stres sebab apa, sebab duit ke, sebab jaga anak kat rumah ke, ada peperiksaan kalau budak-budak, ataupun anda kena hadapi peperiksaan untuk naik pangkat ke sebagai contoh, ataupun anda perlu sediakan nak kejar due anda punya kerja, maksudnya nak kena hantar report ke apa, tiba-tiba dah makin pendek ataupun makin singkat kan, anda perlukan nak siapkan anda punya kerja secepat mungkin, tapi in term of quality anda kena jaga, so anda stres. Bila anda lihat, bila tertekan macam gitu, biasanya anda akan ada masalah jeragat ataupun jerawat lah. Yang ini memang disokong ataupun didukung dengan ada kajian yang dilakukan. Dia buat dekat 22 orang yang 22 orang lelaki dan wanita, untuk yang diorang tu nak menduduki exam. So bila dia check orang yang menduduki exam ni, dia buat kaji selidik yang dia nampak memang hampir daripada separuh lah, orang tu memang ada masalah jerawat. And kenapa? Bila dia lihat, memang rupa-rupanya memang orang tu sebab stres nak prepare diri mereka untuk study dia orang lah, untuk exam tu. Maksudnya mungkin tak cukup tidur, so banyak sangat stay up ke apa, so dah terlalu streskan diri dia, tu jadi jerawat. So maksudnya ini benda ni didukung ataupun ada support daripada segi clinical ataupun daripada segi research lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada segi fizikal ataupun apa yang kita senang nampak, yang keduanya ada kaitan dengan kita punya pening kepala. Kadang-kadang anda terlalu stres ataupun terlalu banyak sangat benda nak fikir, anda pun tiba-tiba jadi pening kepala, migraine ke, attack kita. Tu pun memang antara salah satu faktor. Waalaikumsalam semua. Okey, so itu tanda yang kedua adalah pening kepala. Yang ketiga, kadang-kadang kalau kita stres, kita punya sistem penghadaman ni ada problem. Maksudnya mungkin kita akan jadi kalau kita stres tu, kita jadi ada rasa berangin ataupun perut tak selesa, bloated. Sebabnya kenapa? Badan kita tak boleh digest apa yang kita makan tu dengan betul, sebab hormon tu dah mengacau. Dia dah suppress kita punya production of enzyme untuk digest kita punya makanan tu sendiri. So that's why sebab bila contohlah kita kalau stres yang biasa tak ada masalah, tapi kalau kita terlalu frequent ataupun kerap sangat stres, dan kita pun menyebabkan badan kita ni selalu mengalami masalah indigestion, macam mana badan kita nak dapatkan zat ataupun nutrisi yang secukupnya? Okay, Waalaikumsalam Daya, apa khabar? So sebab itulah kita perlu tangani ataupun jaga kita punya kontrol kita punya stres, supaya badan kita ni dalam keadaan yang sentiasa bersedia ataupun sentiasa dalam keadaan yang baik untuk absorb kita punya nutrisi. Sebab itulah stres ni adalah salah satu punca utama kita dapat pelbagai jenis penyakit. Cumanya kita sedar atau tidak sahaja. Macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kadang orang fikir dia ni berisi mungkin sebab dia makan tak betul ke apa, tapi sebenarnya dia jadi makan tak betul ataupun tak cukup tidur tu semuanya sebab dia stres. Dia tak fikir yang stres tu, dia hanya fikir benda yang dia nampak. So macam mana contohlah orang tu nak turunkan badan sebagai contoh. Orang tu nak turunkan badan, tapi dia just tackle dia punya masalah yang di depan mata je. Dia tak tackle root of the problem. So that's why dia susah nak nampak dia punya impact ataupun macam mana nak turunkan berat badan dengan jayanya. Itu sebagai contoh lah. Okay, so berbalik pada sign and symptom stres tu sendiri. Yang tadi yang saya dah bagi, jerawat, pening kepala, masalah penghadaman. Yang keempatnya mungkin kita ada masalah high blood pressure. Yang ni sebabnya kenapa memang bila kita stres ataupun badan kita ni menghasilkan hormon-hormon yang relate dengan stres tu, memang biasanya badan kita ataupun degupan jantung kita akan jadi lebih laju. So kalau berada dalam keadaan yang minimum ataupun yang keadaan yang sepatutnya, tak ada masalah. Tapi kalau tu frequent, dia akan menyebabkan kita itu senang nak kena high blood pressure punya problem lah. Okey, itu yang keempat. Yang kelimanya, macam tadilah, dia ada masalah yang saya dah cerita sikit berkenaan dengan sleep problem tu sendiri. Maksudnya kita punya quality sleep ataupun kita punya waktu tidur tu akan jadi terganggu. Sebabnya banyak sangat benda kita fikir.
Nak tidur je, apa benda tak kisahlah. Masalah tadi, masalah semalam, masalah lusa, masalah 2 tahun lepas, semua kita fikir. So terganggu. Kejap pejam mata, tiba-tiba terbuka mata. So dia jadi punca kita punya sleep cycle tu terganggu, and jadi kita punya productivity untuk next day tu dia jadi pun terbantut lah. Okay. And last kali, in term of physical ataupun behavior punya respon adalah kita jadi tired ataupun exhausted. Sebabnya kenapa tadi kita ada tak cukup tidur, kita terlalu banyak menggunakan otak untuk fikir benda yang tak sepatutnya, ataupun benda yang kita tak terlalu patut pun nak fikir secara dalam. Okay, sebab tu badan kita jadi letih ataupun lesu. So ini antara salah satu faktor in term of physical ataupun benda yang kita boleh nampak. Okay, so itu. Kalau anda ada salah satu ataupun 2-3 benda yang related macam saya cakap tadi, so anda perlu lakukan sesuatu lah. Macam saya nampak tadi, ramai. Kak Bani pun ada share tadi. Maaflah, saya sambil saya bercakap tak dapat nak baca tips-tips yang ada. Sebab nanti saya lupa apa yang saya punya point ni. Maklumlah, saya ni tak tulis sangat apa yang saya nak cakap. So saya cakap je apa benda terlintas dalam kepala saya. Okay, so berbalik pada point yang kedua. Point yang kedua yang berkenaan dengan in term of respon emosi ataupun in term of respon sosial. Okay, macam mana kita nak tengok tanda-tanda yang berkaitan kita boleh jatuhkan ataupun kita boleh rangkumkan dalam golongan emosi dengan respon ni adalah seperti orang tu mungkin dah ada masalah anxiety. Okay, memang kalau dah ada sampai rasa anxiety ataupun dah masuk golongan sampai depression atau panic attack ni, maksudnya dia punya stress level ni dah terlalu tinggi lah. Maksudnya dah macam mungkin dia dah tak berapa nak kontrol. So kita kena berhati-hati ataupun kita cuba elakkan diri kita supaya tak sampai stage macam gini. Sebab kalau dah sampai contoh sampai depression ke anxiety ataupun panic attack, dia jadi berbahaya pada kehidupan kita lah. Contoh macam panic attack. Kalau orang dah sampai panic attack, dia terpaksa kena makan ubat. Sebab saya ada seorang sahabat, dia punya emak ada masalah panic attack. Sampaikan nak naik kenderaan, tak kisahlah punya kenderaan, dia senang kena panic attack ni sendiri lah. Sampai terpaksa makan ubat penenang tu sendiri. So benda tu akan mengacau ataupun mengganggu kita punya kehidupan seharian. So kita tak nak macam itu. Okay, itu satu lagi. Kita ni terlalu kalau in term of emosi atau sosial ni, kadang-kadang kita jadi jenis yang tak yakin dengan diri sendiri. Maksudnya mungkin dahulunya kita ni orang yang sangat-sangat outspoken ataupun yang sangat-sangat suka nak bercakap dekat dan di depan halayak ramai, memang sangat-sangat orang yang positif lah kiranya. Tiba-tiba satu masa mungkinlah disebabkan stres level yang terlalu tinggi yang kita pun tak perasan, lama-lama kawan mungkin akan sedar. Mungkin kita sendiri yang orang yang merasai ataupun orang yang ada stres susah sikit nak nampak dia punya simptom in term of emosi ataupun social response. Sebab kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Cuma rakan-rakan ataupun sahabat di sekitar kita mungkin senang nak nampak benda ni. So kalau anda lihat sahabat, family member ada jadi macam ini, anda mungkin boleh nasihatkan mereka atau memberi peringatan pada mereka lah, lakukan sesuatu. Okay, so dia jadi tidak bersemangat ataupun dia jadi hilang semangat nak buat satu kerja ataupun satu benda yang dia passionate nak buat pun, dia tiba-tiba dah tak ada semangat, tak ada mood nak buat benda tu. Okay, jadi moody je setiap masa, keyakinan kurang. Lepas tu dia ni jadi restless, tak boleh duduk diam. Kejap-kejap fikir benda ni, aku dah buat ke? Yang ni aku tadi dah settle ke kerja aku tadi? Ataupun dia tiba, tadi kat rumah aku dah sedia kain ke? Ataupun tiba-tiba fikir, tadi ada kunci pintu ke? Padahal sebenarnya dah buat. Tapi dia setiap masa dia terpaksa ataupun nak check benda tu 5-6 kali ataupun 10 kali. Sebab dia tak yakin dengan apa yang dia tengah buat tu. Tu antara salah satu faktor juga kita ni terlalu stres. Sebab yalah, bila orang stres ni biasanya dia terlalu banyak mikir. Daripada kerja A, kerja B, kerja C, mungkin masalah lain ke sekali timbul. So that's why dia dah tak boleh. Dia punya fikiran tu dah kurang sikit, kurang efektif nak melakukan sesuatu lah. Okay. And selain daripada tu, orang tu dia jadi suka bersendirian ataupun suka menjauhkan diri daripada
dalam grup yang ramai. Mungkin selama ni dia memang tak kisah pun nak berkawan ke apa, tiba-tiba satu tahap dia jadi nak berjauhan, dia cuba nak menjauhkan diri daripada kita ataupun masyarakat kat luar. Sebab dia lagi suka untuk bersendirian, buat kerja bersendirian, nak spend masa seorang-seorang. Itu pun antara salah satu tanda yang kita ni dah ada masalah stres yang melampau-lampau lah maksudnya. Okey, yang ini antara faktor ataupun antara tanda-tanda yang kita ada masalah stres yang melampau daripada segi emosi ataupun social response. Okey, and last sekali point di mana kita lebih pada intellectual ataupun daripada segi cognitive function lah. Sebab macam saya dah cakap tadi, awal sini dah ada sebenarnya yang berkenaan dengan cognitive function ni. Sebab bila kita terlalu banyak berfikir ataupun terlalu banyak sangat kita gunakan otak kita ni untuk fokus pada benda yang tak sepatutnya, kita jadi susah nak fokus. Bila susah nak fokus, satu lagi kita susah nak ingat sesuatu benda tu. Banyak sangat otak kita ni bermain dengan segala benda masalah. So kita susah nak fokus, susah nak ingat sesuatu input ataupun sesuatu benda yang kita dah buat ke belum. Tu yang pertama. Yang keduanya, kita dah susah nak buat judgement yang betul in term of jarak. Maksudnya contohlah, kita tahu rumah kita dengan rumah jiran kita mungkin dalam 100 ataupun 200 meter. Kita dah tahu lah sebelum-sebelum ni. Tapi sebabkan anda stres, anda tak boleh fikir lah Dini sampai rumah Pak Ahmad ni berapa jarak dia. Dia tak boleh nak gambarkan atau bayangkan dari segi perkataan, ungkapan ataupun angka. So dia dah tak boleh nak bagi jawapan benda yang tepat. So judgement ni dah terganggu. And orang tu pun jadi kurang kreatif. Sebab dia dah bebankan diri dia ni dengan macam-macam fikiran yang bukan-bukan. So jadi kurang kreatif. And kadang-kadang orang yang terlalu perfectionist pun kemungkinan pun dia terlalu stres. Kalau dia memang sejak azali memang jenis perfectionist, memang tak ada masalah lah. Mungkin tiba-tiba je dia jadi perfectionist sebab apa? Dia terlalu memikir. Contohlah, dia nak buat proposal project untuk bos dia. Sebab dia takut sangat bos dia marah ke apa ataupun dia hilang kerja ke apa kan. So spacing hilang ke, sepatutnya sebenarnya dia tak ada macam itu pun. Tiba-tiba spacing kurang pun dia check, ataupun tiba-tiba huruf besar huruf kecil ke, itu semua dia jadi macam itu secara tiba-tiba. Itu kemungkinan anda ada masalah ataupun anda dah mengalami stres yang melampau lah. And last sekali, benda yang kita tak nak atau kita nak jauhkan, anda dah sampai terfikir untuk membunuh diri, ataupun cuma nak untuk membunuh diri lah maksudnya. Kalau anda dah sampai terfikir hingga ke saat macam gini, anda perlu lakukan sesuatu lah. So ini basically tanda-tanda ataupun benda, sign yang kita perlu tahu ataupun kita perlu sedar bahawasanya diri kita ni sedang mengalami stres. Okay? Sebab kalau kita tak tahu atau kalau kita tak sedar, macam mana kita nak cuba atasi atau kita nak cuba kawal kita punya stres tu. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ini, benda yang biasa kita berlaku, betul tak? Macam saya cakap tadi, contoh, kita ni terlalu banyak sangat berfikir. Sebagai contoh, banyak berfikir ni sebagai contohnya, benda ni belum jadi lagi. Contohlah, kita ni sebenarnya ada kawan suruh kita drive dia ataupun jadi pemandu, bawa dia pergi ke tempat, contohlah nak pergi rumah Abu. Tapi sebab kita punya kepala ni banyak sangat fikir, kalau aku pergi jap lagi bawa dia, mungkinkah aku akan mengalami aksiden ke, ataupun ada tak tiba-tiba polis tahan aku, nak saman ke tengah PKP ni kan. Contoh, tak pun fikir lagi, aku punya kereta tiba rosak tengah jalan ke apa. Benda-benda yang sepatutnya macam in term of logic lah, kita tak perlu fikir benda-benda yang tak baik, yang benda tak, insya-Allah tak berlaku lah pun. Cuma kita adakan benda macam tu. So jadi paranoid lah maksudnya. So benda-benda tu yang kadang-kadang kita tak perasan. Cuma mungkin kita ataupun family terdekat boleh rasai benda tu. Sebab yalah, kadang-kadang orang ni dia tak tahu dia stres. Sebab dia tak stres, bila dia stres, dia jadi hilang pertimbangan. Okay? So jika anda perlu lakukan sesuatu. Saya dah bagi senarai ni 3 main
topik macam tiga main idea yang kita boleh kelaskan anda ada stres atau tidak. Yang pertamanya tadi yang in term of physical ataupun behavior response. Physical ni saya cakap lebih kepada kita boleh nampak lah daripada segi jerawat, sakit-sakit belakang, pening kepala, ada masalah digestion, ada masalah irregular heartbeat, maksudnya mungkin ada masalah darah tinggi, masalah sukar nak tidur. Kalau dari segi emosi macam tadilah, orang tu mungkin senang melenting, ada masalah depression, ada masalah panic attack, anxiety, tiba-tiba tak bersemangat, kurang yakin dengan diri sendiri, tiba-tiba suka nak menjauhkan diri. Sepatutnya dulu dia orang ni orang yang ramah, orang yang sangat suka bercerita atau bercakap dengan kawan-kawan, tiba-tiba dia jadi orang yang suka jadi menyendiri atau menjauhkan diri daripada community. So kita perlu lakukan sesuatu. And last sekali, in term of kita punya cognitive function, macam mana badan kita respond. Okay, tak apa, jangan risau, walaupun terlewat pun tak ada masalah. Saya baru nak recap sikit tadi. So yang last sekali, in term of cognitive punya respond, kita lebih macam mana otak kita ni jadi drop dia punya performance disebabkan kita punya terlalu stres. Sebagai contoh tadi, macam kita susah nak fokus, susah nak ingat benda-benda simple pun kadang-kadang kita susah nak ingat. Mungkin kita dah letak kunci, contohlah kita letak kunci kereta dekat poket sebelah kanan, tapi dia punya tak boleh ingat tu sampai kita cari sampai ke dapur ke mana, padahal still dekat kita punya poket. Sebagai contoh, kita kurang kreatif, kita susah nak menggambarkan ataupun susah nak membuat satu judgement, kita terlalu fikir benda-benda yang lampau, and sampai kita terfikir untuk membunuh diri. Okey, itu antara tanda-tanda. Dan macam mana and apa kaitan dia, ataupun macam mana kita nak atasi kita punya atau mengawal kita punya stres. Dia banyak cara, daripada segi cara pemakanan, mungkin cara kita bercerita, meluahkan perasaan pada orang yang kita rasa kita selesa, supaya kita tak pendam kita punya masalah atau problem tu sendiri. Yang ketiga, mungkin kita boleh beriadah ataupun mengeluarkan peluh, ataupun kita yang paling senang sekali lah, especially sekarang ni tengah PKP, kita dah duduk dekat satu bangunan ataupun kawasan rumah yang bukan sempit, ruang tu kecil lah. Sebab kalau sebelum ni mungkin kita boleh sentiasa keluar masuk. Kalau rasa bosan duduk rumah, kita keluar, mungkin pergi berjalan-jalan, pergi membeli belah. So kasih buka minda kiranya. Tapi sebab sekarang ni kita tak boleh buat benda tu, dah terhad. So kita boleh menggunakan produk ataupun benda-benda yang boleh membekalkan ion negatif. Okey, yang ini memang ada research proven yang berkenaan dengan bila kita mendedahkan diri kita ataupun kita membekalkan diri kita dengan ion negatif, okey, secara ekstra, sekurang-kurangnya dalam 1 jam, insya-Allah dia akan mampu mengurangkan masalah depression. So kalau anda rasa walaupun anda tak sampai lagi ke tahap depression, anda still boleh, still boleh amalkan ataupun still boleh cuba buat langkah pencegahan dengan mencari apa-apa barang yang boleh memberi ataupun menghasilkan ion negatif. Kalau anda tak tahu, senang saja. Kita kat sini ada cara and ada benda ataupun barang itu sendiri. Kita kat sini ada produk Weekend yang insya-Allah dia memang boleh membantu untuk release ataupun menghasilkan ion negatif tu kepada badan kita. Yang kita hanya perlu pakai saja. Kalau ikutkan study ataupun kajian tu, orang yang ada masalah depression just spend ataupun beri ruang untuk dia expose dengan ion negatif ni sekurang-kurangnya 1 jam. InsyaAllah dia akan nampak impact yang positif daripada segi dia punya nak release dia punya depression tu. Ini memang kajian yang dilakukan dekat manusia lah maksudnya. So dah ada kajian, anda tak perlu pening kepala, anda cuba je pakai untuk diri sendiri. Okey, so macam saya cakap tadi, berbalik pada kita punya produk, kita ada produk Weekend yang insya-Allah boleh menghasilkan atau boleh memberi kepada kita ion negatif tu supaya kita lebih relax. Okey, and benda ni pun bukan susah nak pakai. Sebab produk-produk Weekend ni dia ada dia datang dalam pelbagai bentuk, bukan bentuk lah, pelbagai bentuk jugalah. Kita boleh pakai wristlet, kita boleh pakai cap, kita boleh pakai stokin, kita boleh pakai max steel, kita boleh pakai baju dia, kita boleh pakai
seluar. So benda tu sangat-sangat praktikal untuk kita gunakan setiap masa. Dan anda tak perlu pening kepala bila aku nak guna, bila aku nak pakai. Sebab benda ni pakaian. So macam kita punya baju, anda pun tak perlu pening. Mungkinlah anda pening kepala sebab nak fikir baju apa aku nak pakai hari ni, corak macam mana nak pakai. Tapi ini tak payahlah, sebabnya kenapa? Anda just pakai, sorok dalam, ataupun pakai research, pakai terus je. Tak perlu fikir sebab kita tak banyak corak, tak banyak warna. Kita pun so tak membebankan anda untuk memikir hari nak gayakan macam mana. Okay? So benda ni InsyaAllah sangat-sangat membantu, especially time PKP ataupun time kita kita tengah terkongkong ataupun kita tengah dipaksa duduk di rumah ni kan. So inilah cara dia. Sebab kalau kita duduk di rumah pun memang basically kita akan increase kita punya diri kita ni untuk stres lebih berbanding kalau kita ni ada masa duduk keluar. Sebabnya kenapa? Bila kita duduk di satu kotak macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kalau kita duduk di satu tempat yang macam dah kena confine ataupun dah kena tertutup lah maksudnya. Bila di satu tempat yang tertutup ni, basically dia punya ion positif ni, dia akan circulate ni lebih banyak. Lagi-lagi kalau kita ada pasang aircon ataupun alat-alat elektronik. Sebab benda-benda ni yang akan menghasilkan ion positif. So, macam mana kita nak atasi lagi kan? Sebab sekarang cara dah terhad. So, inilah gaya dia. Anda tak percaya, anda cuba tanya sahabat-sahabat yang sedang lihat ataupun yang pernah share berkenaan dengan produk VCAN ni, apa yang dia orang rasa, macam mana dia dapat. Macam contoh, ramai orang share tadi berkenaan dengan nak tidur, macam Kak Yati bercakap, once pakai produk VCAN mudah nak tidur, ataupun pakai kita punya lapik ataupun sarung bantal yang diperbuat daripada teknologi VCAN, memang anda akan rasa dia punya sleep quality dia, kepuasan tidur dia tu kat situ memang anda akan dapat. Anda akan rasai benda tu memang sangat-sangat luar biasa hebat dia. Okey? Benda tu memang tak ada, anda tak guna, anda takkan dapat gambarkan macam mana nikmatnya. Especially contoh kalau anda yang dah lama ataupun dah kita panggil lama sangat dibelenggu dengan masalah insomnia ataupun masalah susah nak tidur ni. Memang orang yang ada problem, memang kalau tiba-tiba adalah berlaku perubahan sedikit lah selepas dia melakukan satu usaha, InsyaAllah dia akan melekat and also terus gunakan benda tu. Sebab diorang dah penat susah nak tidur. Sebab yelah, bila susah nak tidur ni, kita susah nak jadi lesu, tak bersemangat, naklah untuk mengharungi hari esok tu pun dah jadi rasa macam aduh, esok nak kena bangun pagi ke, esok nak kena buat benda ni ke. So dia jadi macam gitu. So cuba kalau anda ada sahabat-sahabat yang berdekatan dengan anda memang ada masalah insomnia ataupun memang dah ada masalah depression, cubalah dekati mereka dengan memperkenalkan produk-produk VCAN ni. Minta maaf ya, minum air sikit. Okay. So InsyaAllah itu antara faktor-faktor ataupun cara macam mana kita DMXB boleh bantu anda untuk mengurangkan ataupun mengawal dan memastikan diri anda ni punya stress tolerance tu jadi lebih tinggi. Okay? Orang stres dia nak tidur je. Okay, betul. Sebab memang biasanya orang stres dia nak tidur lah. Sebab bila nak tidur, dia tak payah nak fikir benda bukan-bukan ataupun dia tak payah nak layan apa yang ada dekat kepala mereka. So sebab itu kita perlulah bantu mereka kat luar sana tu. Kita cuba tingkatkan awareness dekat luar berkenaan dengan tanda-tanda orang tu mengalami stres. Sebab kadang-kadang dia tak sedar. So itulah cara kita. Sebab tu saya menggunakan topik ni untuk kita meningkatkan tahap kesedaran lah berkenaan dengan betapa bahayanya kalau kita tak kawal kita punya stres ni. Kalau tengok kan, ikutkan kajian dekat tahun 2020, kita punya kes kes kesihatan mental ni makin meningkat. Okey. Kalau tengok kat sini kejap, menurut siapa nama ni? Kalau menurut laporan tinjauan kesihatan dan morbidity kebangsaan statistik menunjukkan bahawa 32.4 juta rakyat Malaysia, kira-kira dekat lebih kurang 40%, mereka
mengalami masalah sakit mental. Okey. So ini ikut Jabatan Kajian tahun 2019. Okey, ini berbalik pada kira 2 tahun back lah. Maksud pada 2019 hampir dekat 40%, lebih kurang pada 32.4 juta rakyat Malaysia, ini bukan satu dunia, ini 32.4 juta orang Malaysia didapati ada masalah kesihatan mental. So anda bayangkan 32.4 juta ni sangat-sangat ramai. And kadang-kadang kita pun tak, kemungkinan kita pun salah seorang yang salah seorang yang tergolong dalam keadaan ataupun situasi ada masalah kesihatan mental. Kita kadang tak sedar. Okey, yang ini mungkin orang tu dia dah kena diagnose ataupun dah diagnose oleh doktor. Dia sedarlah, tapi kalau kita tak jumpa doktor, kita tak tahu kita ni ada masalah kesihatan mental atau tidak. So, daripada 32.4 juta ni, anda bayang itu tahun 2019. Tapi 2020 dan 2021 kita tak tahu lagi. Kemungkinan lebih ramai. Sakit kat hati. Cepat pakai weekend untuk elakkan sakit mental lah. Ini satu poin yang menarik juga tu. Okey, sebabnya memang kita tak boleh nak elakkan diri kita ni dengan stres. Cuma macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak bantu diri kita untuk manage kita punya stres tu sendiri. So saya nak tunjukkan lagi poin-poin yang menarik. Kalau menurut pada bekas Timbalan Perdana Menteri kita yang sebelum ni, dia seramai 18,336 individu menderita gangguan kesihatan mental berdasarkan kepada imbasan kesihatan ke atas 273,203 individu. Maksudnya daripada 273,000 orang, dekat 18,000 orang tu ada masalah gangguan mental. Okey. Dia punya figure tu lagi detail kita buat kajian, lagi banyak kita nampak. Yang ini saya petik ni memang mengikut statistik atau kajian yang dilakukan di Malaysia lah. Sebab banyak macam-macam benda. Lagi-lagi kalau kita tengok ada je berita. Kalau dahulu memang jarang-jarang ataupun susah sikit lah kita nak dapat berita ataupun berita di TV tu memainkan ataupun bercerita berkenaan orang bunuh diri. Tapi sekarang memang sangat-sangat kerap ataupun sangat-sangat banyak. Macam dulu saya kerja dekat area Kepong, memang rasanya dalam sebulan ataupun 2 bulan akan ada je berita ataupun dapat panggilan orang nak cuba bunuh diri. Sebabnya masa saya bekerja dekat Kepong tu, saya punya tempat kerja tu, demi nombor telefon tu orang keliru ingatkan tempat saya, nombor telefon tu adalah nombor telefon Aeon. Sebab kat Aeon sana, kawasan tempat tu, dia depan tu ada satu bangunan tinggi yang memang tempat tu memang sangat-sangat biasa. Kira kondo, bukan kondo, apartmen lah lebih kurang. Apartmen tu memang dijadikan tempat orang selalu bunuh diri. So memang biasa ramai orang akan call tempat saya kerja dulu untuk bagi tahulah ada orang macam ni. So, memang masa saya kerja tu selama dekat 2 tahun lebih, memang hampir setiap masa lah saya boleh dengar orang nak cuba bunuh diri. Sebabnya kenapa cepat benda-benda macam ni lah? Sebab tekanan kehidupan, mungkin dibuang kerja ke, and dia tak tahu nak manage dia punya dia punya stres. So anda jangan pandang enteng ataupun pandang mudah berkenaan dengan masalah kesihatan mental ataupun masalah stres ni. Sebab kalau kita tak jaga, kita tak kawal, susah. Mungkin anda tak rasa, tapi kalau anda rasai, benda tu memang sangat-sangat struggle. Sebab saya memang ada sahabat saya sendiri yang daripada zaman sekolah, memang dia sekarang tengah struggle lah untuk melawan masalah ni. And dia memang selalu post dekat Facebook dia memang dah banyak kali tengah fight dengan diri dia untuk menahan diri daripada bunuh diri. Sampai dah tak macam itu sekali. So benda ni dengan orang yang rapat pun kita boleh nampak. Tapi alhamdulillah dia memang sentiasa post dekat Facebook untuk tatapan orang. So kadang mungkin ramai sahabat-sahabat dia yang boleh comfort dia and boleh support dia dari belakang. Itu bagus juga lah, sebab dia ada cara positive way dia, macam dia nak distract benda-benda macam itu. So kita kena bantu. Kita pun kena tingkatkan kesedaran berkenaan dengan kesihatan mental ni. Sebab benda ni bukan benda yang kecil, bukan benda yang kita boleh buat main. Okay? So kita kena lakukan sesuatu, sebab mana tahu kita boleh membantu atau menyelamatkan nyawa orang ataupun nyawa sahabat kita daripada melayang begitu saja
dengan cara yang amat mudah. Kita perkenalkan produk weekend, biar dia pakai, mana tahu lepas ni dia pakai essential oil daripada Rosella, kasih kasih menenangkan dia punya jiwa raga dia sebelum tidur. Dia punya diri pun akan jadi lebih baik, lebih produktif. Anda pun akan rasa puas hati dan senang hati. Okey? Betul. Tengok Miss Pam pun ada cakap kat sini, dia satu point yang menarik sebab memang stres tak kenal orang. Orang yang kaya pun ataupun orang yang banyak duit pun dia akan stres. So, mungkin dia akan stres macam-macam lah. Macam mana dia nak generate lagi dia punya income, macam mana dia nak control dia punya nikah ataupun control dia punya pekerja. Lagi kalau orang yang kurang bernasib baik ataupun orang yang kurang ekonomi statusnya kurang cantik pun lagi dia akan stres sebab dia pun dah tersempit ataupun terhimpit. So yang betul point yang Miss Pam cerita sharekan ni. So memang kita tak boleh pandang sebelah mata lah benda ni. Okay, so harapnya kita saya punya sharing berkenaan dengan stres ni ataupun berkenaan dengan isu mental health ni kita boleh sebarkan di luar sana lah sebab benda tu sangat-sangat penting untuk kita gunakan atau kita memberi kesedaran pada anda kawan-kawan di luar sana lah. Okey? Ya, betul tu. Betul apa yang Miss Man cakap. So kita kena caring ataupun support each other, especially kawan-kawan yang tiba-tiba ada berlaku kehilangan, maksudnya kehilangan family member ke ataupun kehilangan kerja ataupun berlaku kesempitan kehidupan ataupun especially kalau sekarang ni macam baru-baru ni ada masalah banjir ke apa kan, kita cubalah support in term of mungkin financial kalau tak mampu daripada segi emosi supaya kita boleh legakan atau meredakan mereka. Okay, so benda ni harapnya boleh membantu ataupun membuka mata anda semua bahawa stres ni bukan suatu perkara yang kita boleh buat main-main. Okay, ada tak siapa-siapa yang sudi buat sharing ataupun bukan memberi poin-poin yang menarik ataupun ada pertanyaan lah berkenaan macam mana benda ni boleh memberi impact pada kita punya kesihatan ataupun ada benda-benda yang anda kurang jelas berkenaan dengan topik stres ni sendiri. Kalau ada, anda sila share ataupun anda tanya dekat komen, ruangan komen ni lah. Sebelum saya boleh saya cari sikit poin-poin yang menarik lagi yang saya boleh share. Okay, yang ini satu lagi statistik lah. Yang ini gejala bunuh diri di Malaysia berada dalam tahap yang membimbangkan. Kalau tengok statistik menunjukkan 16 daripada 100,000 penduduk, iaitu peratanya sebanyak 3,000 kejadian setiap hari. Maksudnya orang tu boleh bunuh diri dalam 1 saat, dalam 40 saat ada seorang akan membunuh diri setiap hari. Ini untuk statistik tahun 2019. Bayangkan, maksudnya untuk kes untuk membunuh diri ni bukan sikit lah sekarang. Kiranya 16 daripada 100,000 orang. Macam kita punya kat Malaysia dah berapa juta rakyat. So daripada kita ambil ratio 100,000, 16 orang yang akan membunuh diri. So kita kena lakukan sesuatu. Okay? So harapnya benda ni, isu ni membantu kalian semualah. So keep on sharing berkenaan dengan isu ni. Keep on educate pada rakyat di luar sana supaya mereka boleh lakukan sesuatu and mengambil tindakan sebelum terlambat. Okay? Itu fungsi kita ataupun itu tanggungjawab kita sebagai orang yang ingin membantu orang di luar sana. Tak semestinya kita nak membantu daripada segi duit. Mungkin kita masih belum lagi mampu. Kita boleh daripada segi ilmu ataupun daripada segi cara macam mana orang nak atasi. So ini adalah salah satu cara ataupun salah satu platform yang kita boleh gunakan lah. Okay? So terima kasih and minta maaf kalau jika selama bila saya suka shopping. Tu biasa. Perempuan yang macam itu, dia puas dapat shopping tu, ada hilang ada punya stres. Apa yang dia ada stres tu dia hilang kan. So saya minta maaf jika selama proses saya membuat live ni mungkin ada ayat-ayat yang kurang enak didengari. Saya minta maaf sangat-sangat. And benda yang baik tu memang semuanya datang daripada Allah, yang dia memberi ruang dan peluang untuk saya buat sharing ni, memberi saya idea lah supaya saya boleh buat sharing kepada anda semua. And terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama saya. And Assalamualaikum semua. Okay?